Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qala sallallahu alaihi wasallam. Dan kendak ia demikian itu bahawasanya orang yang zahid itu, mereka yang memelihara ia akan diri daripada syubhah. Dia ada zahid syariah, ada zahid bentuk hakikat. Syariat dia menjaga minas syubhat, al-halal mubayyinun wal haram mubayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Faman ittaqa syubhah faqad istabla'a ar-din al-hadis. Yang halal tu sabda Nabi SAW, yang halal jelas, yang haram pun jelas. Antara kedua tu ada benda syubhat. Nak kata terang haram pun tak jelas, nak kata halal terang pun tak jelas. Dia terang, dia syubhat dia panggil kan. Mana paman ittaqa syubhah, barang siapa yang memelihara diri daripada benda syubhat, mana faqad istabra al-din, dia nak melakukan istibra', pembersihan kepada agama dia dan marwah dia. Bermakna orang yang tidak menjaga benda yang syubhat, maka orang tu tidak ada marwah di sisi Allah Ta'ala. Apalagi kalau dia tenggelam benda yang haram. Yang haram lagi jelas. Sama sekarang banyak makanan-makanan kan. Dalam Ihya kita tengok hadis Nabi kata kul ta'amul mu'minin, makan oleh kamu makanan orang mukmin. Ni kalau tak mi Islam dengan mi kafir dulu kan. Terlalu bodoh orang Melayu kan. Mi kafir dia bedal tak reti. Dia makan ikut nafsu kan. Makan tengok orang Islam punya buatan, paling tidak dia bismillah, dia sebut nama Allah, dia untung dia sujud ke Tuhan. Menatang kafir dia untung dia lawan agama Allah Ta'ala. Itu pun tak reti mikir. Ni jenis Melayu kan. Melayu tak faham Islam. Ya, makan dia kena jaga tu. Kullu lahmin nabata minas suqti fan naru aula bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh di sekian haram, neraka ditunggu dia. Ya, dalam tarik kita nak Naqsyabandiyah, Imam tarikat kita awal bersama Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq cerita yang masyhur kan, dalam cerita yang masyhur dia kaedah kewarakan Sayyidina Abu Bakar, kalau orang bagi makan dia tanya mana kamu ambil. Gitu. Satu hari tuan nak tunjuk dia tak tanya. Tiba-tiba diminum susu yang diberikan oleh khadam dia tadi. Rupanya khadam dia dapat upah jampi jahiliah. Allah, dicocok oleh mulut, dia muntahkan hampir putus surat leher dan dia menangis, ya Allah sekadar ini yang mampu aku lakukan. Padahal tu bukan sengaja, tak ada apa pun. Rufi al-kalam minal khata' wa nisyan, tak ada kes kalau tak ada dosa, tuan tak tulis kalau tak tahu, terlupa. Tapi kewarakan dia tengok tu. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab tu dia punya sir dalam dia cantik. Ma faddala Abu Bakar bi kasrati siyam wa salawatin walakin ma qarra fi batni. Bukanlah lebih Sayyidina Abu Bakar sekadar sembahyang dia banyak, memang dia banyak sembahyang. Bukan sekadar puasa, memang dia banyak, tapi ma qarra fi batni, benda yang ada dalam qalbi dia tu. Itu nur, pancaran nur makrifat dia tinggi kan. Ya, tapi syariat tengok dia jaga kan. Makan syubhat. Tambah akhir zaman kena jaga kan. Akhir zaman sangat-sangat kita kena berjaga. Jangan buka mulut kita macam tong sampah, habis telan. Ya, sebab Nabi kata aqallu ma yujadu fi akhir zaman rizqun halalun wa akhun yusaqu bih. Ya, benda yang sangat sedikit, aqal, terlampau sedikit didapat akhir zaman, rezeki yang halal. Bagaimana kalau terlampau banyak takut bercampur, itu masalahnya. Ya. Dan wa akhun yusaqu bih, kawan yang betul sahabat yang boleh dipercaya. Yang banyak depan kita dia anggut senyum, ke belakang ditikam. Ketika dengan pisau tu, tikam dengan lembing dia bagi. Digodok. Ini kerosakan akhlak akhir zaman yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana syubhat kena jaga tu. Ya, benda syubhat kena elakkan. Dan yang makruhat pada perniagaannya. Maka adalah kitab pada bicarakan zuhud ini, ialah kitab yang pada bicarakan jualan-jualan tertentu sekali. Ya. Demikian wajib pada sekalian muamalat, urusan kita dengan yang zahir. Ada muamalat batin, ni muamalat yang zahir dan fiqh. Dan pekerjaan tiap-tiap mereka itu, dan bekerja pada suatu pekerjaan daripadanya. Dan saya wajib atasnya belajar ilmu barang beroleh memelihara dengan dia daripada yang haram darinya. Jadi maksudnya apa bidang kita nak masuk. Kita nak semayang, wajib mengaji bab semayang. Kita nak puasa, wajib mengaji bab puasa. Kita nak berniaga, wajib mengaji bab niaga, dan seterusnya. Supaya semua apa yang kita buat dipandu oleh ilmu, maknanya al-ilmu nur, ilmu tu cahaya. Kalau kejahilan dia panggil gelap. Jadi oleh itu kalau tak ada ilmu dan semua maka dia perangkap. Itu perangkap dengan benda-benda muharramat dan sebagainya. Dan demikian juga wajib atasnya ilmu kelakuan hati. Ini paling besar ni. Ya, maknanya ahwalul qalbi, sebab tempat tilik Tuhan tu.
Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila ma fi qalbikum. Tuhan tak tengok luar kita saja. Maksudnya bukan luar tak kena jaga, syarat jaga, tapi last kali sama ada amal tu nak diangkat atau ditolak, dia tengok dalam. Last kali tu. Cek paling last kali qalbi. Kalau dia settle, Tuhan angkat. Kalau sangkut, Tuhan tendang kan. Mana dia tolak, dia reject. Ya, tidak antara dia. Di antara harkal qalbi apa? Daripada tawakul. Tawakul baca. Ini baca tawakal. Tawakul masdar. Tawakkala yatawakkalu tawakulan. Mana siqatul qalbi wa'dillah. Siqah hati dia dengan Tuhan. Dia tak ada siqah hati dengan makhluk tak. Itu sifat orang yang tawakul kepada Ta'ala. Jadi bahasa kita tawakal baca kan. Kita baca tukul kan, kata tukul lah. Dia kedai dia panggil ayak lah. Kalau panggil ayak kan dia pelik pula kan. Al-khata' dalam luar dia panggil apa? Al-khata' masyhur khairum min sawadul mahjur. Khata' salah sebut tahu cepat, tapi orang pakai tu pakai je lah kan. Itu luar hukum jangan. Hukum tak boleh kan. Yang ini berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin hati dia dengan Tuhan, dia tidak berpegang pada diri dia kan. Wala takilni nafsi ila nafsi tarfata ain. Tu doa Rasulullah SAW. Rasul Abdul Mahlukat, dia sendiri minta kepada Ta'ala jangan jadi dia ni bergantung pada dia, melainkan bergantung kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi tu orang paling hebat, apa lagi kita mana ya? Jauh. Dan pekerjaan tu, dan inabah mana kembali, yakni kembali kepada Allah Ta'ala dan takut kepada Allah Ta'ala dan reda dengan hukum Allah Ta'ala, ya, dan qada'nya kepada Allah Ta'ala, kerana bahawasanya ilmu itu jatuh ia pada sekalian kelakuannya. Mana ilmu itu akan masuk dalam kelakuan yang baik. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yukhdal lil asi. Itu Imam Syafi'i punya guru Waqi', ya. Satu hari Imam Syafi'i ternampak, bukan lihat, anda kita ni buka je mata macam pelodok tu. Ya, Imam Syafi'i ternampak tumit perempuan ni, ternampak bukan sengaja nampak. Ya, lalu terganggu hafalan itu. Imam Syafi'i punya hafalan Masya Allah, muwatta' kebal tu dia boleh hafal satu malam. Kalah komputer. Itu maknanya apa? Kehebatan Imam Syafi'i. 7 tahun dah hafiz Quran, 15 tahun dah sampai berjejak martabat mujtahid mutlak. Sekarang pintu isyarat tak dibuka, tapi tak ada seorang masuk kan? Tak ada seorang ulama boleh masuk dalam mujtahid mutlak. Al-Imam As-Suyuti cuba nak masuk, tiba-tiba dia buat kaedah, kena kaedah Imam Syafi'i, buat kaedah, kena kaedah Imam Syafi'i. Akhirnya malam dapat warid sebuah istana yang sangat cantik, bertiangkan 4 tiang. Dia faham itu warid, mana 4 mazhab ikutlah, tak payah tambah. Imam As-Suyuti undur balik masuk Syafi'i. Ni lebay pekong ni tak nak pakai mazhab. Tempat Wahab tu bodoh dia pakai tu. Ya, bukan jalan-jalan orang Imam mazhab. Imam Syafi'i buat satu kaedah tu, 7 lapis dalil belakang dia dah siap. Kalau orang soal round pertama ni jawab dia, kalau round kedua soal ni jawab dia, kalau round ketiga dia soal lagi ni. Tu kaedah dia. Kita nak faham satu kaedah dia pun pusing kepala. Itu hebat Al-Imam Syafi'i. Ya. Benar Imam Syafi'i hadir dalam majlis Imam Malik, dia duduk belakang dan tanya. Imam Malik satu kuliah dia baca 40 hadis. Ya, kita bawa baca 4 hadis memang lisan nak bangun ni. 40 hadis. Ni setengah dia kalau mengaji jaga adab. Ada setengah lebay dia mengaji tak jaga adab. Tok guru baca kitab dia tengok jam. Dia macam beruk dia tengok tu. Tengok jam ni nak balik. Kata baik tak kena halau tu. Waktu kata kau pergi balik kan. Kau jangan datang lagi. Sibuk tengok jam. Kalau ada kuliah jangan tengok jam. Ada setengah-setengah tunggu baca kitab dia tutup dulu. Dia kurang hajau. Ya, macam-macam perangai kan. Habis. Jadi Imam Syafi'i dengan 40 hadis. Jadi Imam Syafi'i dia tak ada duit nak beli kalam. Kan? Nak beli kertas tak ada duit dan nak tulis. Jadi jari dia jadi kalam. Dia bintang aja kertas. Imam Syafi'i, Imam Malik syarahkan hari tu dia tulis dengan kita. Jadi Imam Malik tengok dia apa kerja budak muda nak main Leo. Habis tamat dia kuliah dipanggil. Apa kau buat jabatan ni? Saya mencatat segala ilmu yang tuan ajar. Kau ulang dia. Dia ulang satu huruf pun tak tinggal. Oh, Imam Malik kata dahsyat budak ni dia. Tu. Malam ni tidur rumah dia. Dia tidur rumah dia suruh anak dia mengendap. Anak dia membuat lelaki lah, bukan buat kan. Dia suruh tengok apa amalan ni. Ya, lepas Imam Syafi'i lepas semayang semua, dia pun semayang sunat semua, dia letak kepala tanya lah. Sampai dekat subuh dia bangun kan. Ya, tapi tahajud pun semua dah. Jadi dia tanya, apa amalan tadi? Kata Imam Malik, aku sudah istimewa 1000 hukum.
Dia tak guru tak tidur kan. Dia tak kepala ni ayat dengan hadis ni keluar keadaan ni pernah hukum ni. Sibuk hukum, masya-Allah. Itu hebat Imam Syafi'i. Imam jadi hebat dan kau jangan nak pakai kau dia gila punya. Imam Syafi'i. Sehebat Imam Syafi'i bila ternampak tumit perempuan ni kan. Bukan nampak, kita bukan kita tarnya. No. Serban terkebali pun tak kuasa dia tar tengok. Ini dia ternampak tumit perempuan tu, terganggu hafalan tu. Dia mengaku apa terganggu. Dia mengadu hal pada guru. Syaqautu ilal waqi'. Dia mengadu hal pada guru pada waqi'. Ansu il hajz. Daripada gangguan kejahatan hafalan, gangguan hafalan tersangkut. Maka waqi' kata apa? Ya annal ilma nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu tu nur dan nur tak tunjuk pada orang buat maksiat. Sebab saya ketika belajar pondok, belajar budak-budak itulah. Nak ngapa-apa tu jumpa tuan guru Haji Abdul Hadi Awang. Saya tanya dia, tuan guru apa keadaan nak mudah ngapal? Dia watah je. Dia kata tarkul ma'asi dia. Tu dia baca. Tarkul ma'asi. Tinggalkan maksiat. Itu keadaan nak menghafal. Baik ilmu nur, maksiat zulmah. Dua watah itu aku jawab. Tu tuan guru jadi tadi. Sebut nama dia tuan-tuan. Tu wali kan. Tu waliullah. Itu diaku oleh guru kita juga. Siapa dia tuan? Syekh Muhammad Faiz. Syekh Muhammad Faiz. Akhir hayat dia martabat Abdal tuan-tuan. Dia lalu satu hari di Terengganu. Dia tak pernah lalu tempat tu suruh Islah kan. Dia lalu dia petang dekat rumah Tuan Guru Jadi. Dia suruh driver dia berhenti. Driver dia berhenti, dia tunjuk tu rumah wali dia. Tu rumah wali Allah dia. Tu dah jalan dia. Jadi kebetulan lepas tu berhenti kat depan. Di depan minum air depan, orang tanya rumah siapa tu kan? Rumah Tuan Guru Jadi. Tahu tak? Tok Guru tunjuk kan. Wali dia kenal wali kan. Ini wali ke wali nikah kan, wali nikah. Ni wali Allah kan ni. Wali kenal wali. Tu sinaran nur dia di sama-sama dia faham. Dan demikian lagi juga wajib atasnya ilmu kelakuan, mana ilmu hati, membahas ahwalul qalbi. Di dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu tarekat lagilah dia bahas satu peringkat. Yakni berserah dia kepada Ta'ala setengah daripada sifat dia. Pekerjaan dia itu adalah dan inabah, kembali dia kepada Ta'ala. Yakni kembali kepada Allah Ta'ala tu, dan takut dia kepada Allah Ta'ala, dan reda ia dengan hukum Allah Ta'ala. Jangan lawan hukum syariat Tuhan, dan lawan qada Tuhan yang berlaku semua tu. Reda. Sebab samaratu tasawuf at-taslim samaratu tasawuf. Kerana bahawasanya ilmu itu jatuh ia pada sekalian kelakuan. Ilmu itu akan jatuh tengok kelakuan. Kalau kelakuan dia cantik, akhwal dia cantik, ilmu cepat jatuh. Dia jatuh tepat masuk. Kalau tempat tu kotor, dia angkat balik. Juga nur jatuh juga. Partahalat min haisu nazalat. Rubbama warda alaikal anwar, adakala Tuhan tempatkan nur dalam kalbi seorang. Paujatil qad mahsuwan bisuril asar. Maka penuh hati dengan asar makhluk, banyak sangat cinta dunia macam-macam. Partahalat min haisu nazalat, dia beredar balik. Daripada pihak dia datang mana Tuhan tarik, maksudnya. Maka nak dapat dia apa? Farriq galbak, kosongkan galbi kamu, hati kamu. Minal aghyar, daripada aghyar. Jamak dia ghaib, selain Tuhan buang. Bau yamla'u bil ma'arif wal asrar. Dia penuhkan marifat dan sir daripada Allah Ta'ala. Apa itu? Kemudian keutamaan ilmu. Wallahu a'lam.